15 minit. Silakan. Terima kasih Ketua, terima kasih. Saya menyambut baik langkah dan inisiatif yang membawa Perdana Menteri mengemukakan usul, dan usul ini kita anggap menyeluruh dan tegas. Walaupun beberapa reaksi awal itu agak terlambat, tapi usul ini sekurang-kurangnya pada keseluruhannya memenuhi hasrat rakyat yang mau tindakan yang tegas dan kenyataan yang tegas. Dan terima kasih Ketua. Kita memerhati usul ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Walaupun bagaimanapun ada beberapa cadangan untuk memperketat. Isu Palestin ini isu dispossession, isu hak wilayah dan tanah yang dirampas secara haram. Oleh demikian, sementara flotilla itu menjadi maudhu perbahasan awal, saya perhatikan usul ini menyentuh isu Palestin secara menyeluruh, termasuk tuntutan kepada Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu PBB, dan juga tuntutan supaya Israel dihadapkan ke mahkamah jenayah antarabangsa. Ini penting karena kita tidak mau juga masyarakat Malaysia dan antarabangsa terkeliru. Misi kemanusiaan ini kalau diberi laluan bukan penyelesaian. Ini hanya salah satu daripada permasalahan dibangkitkan, dan ini saya akui tertera dalam usul yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dan isu ini juga tidak menyentuh hanya Gaza, kerana Gaza ini open air prison. Penyelesaian masalah Gaza bukan penyelesaian menyeluruh dan mutlak masalah Palestin. Sebab itu usul ini juga menyentuh penyelesaian masalah Palestin yang juga menyangkut kedudukan tebing barat dan penyelesaian untuk mengembalikan wilayah yang dirampas setelah 1967. Yang kedua, merujuk Israel ke mahkamah jenayah antarabangsa. Selama ini tidak ada negara, kerana mengikut statut Rom memerlukan usul negara. Perdana Menteri mengusulkan agar Turki memenimbangkan. Dalam kes dan perkembangan mutakhir, negara Turki di bawah pimpinan Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri muncul sebagai salah satu tokoh yang paling tegas dan berani menghadapi masalah Israel. Saya mengusulkan kepada Perdana Menteri supaya bekerjasama dan tidak hanya menyerah kepada Turki. Malaysia bersama-sama mengambil tindakan di bawah peruntukan statut Rom, mengemukakan usul bersama Turki menghadapkan Israel ke mahkamah jenayah antarabangsa. Berikutnya, usul ini dalam menyentuh soal demokrasi dan kebebasan rakyat Palestin. Di antara puncanya permasalahan berbangkit dalam perkembangan terbaru ialah keengganan masyarakat antarabangsa menerima keputusan rakyat Palestin manakala diadakan pilihan raya yang bebas dan adil. Pada Januari 2006, pilihan raya bebas dan adil di Palestin mengangkat Hamas sebagai parti yang memenangi pilihan raya. Israel enggan mengiktiraf. Manakala Israel enggan mengiktiraf, Amerika Syarikat mendesak membatalkan pengiktirafan itu. Sebab itu saya mahu Perdana Menteri mengkaji semula agar Malaysia tidak dilihat sebagai hanya tunduk kepada kehendak Amerika Syarikat dan Israel, dan dengan itu mengiktiraf kuasa Hamas sekurang-kurangnya di Gaza. Jika tidak, kita bicara soal kebebasan dan keadilan, kita melahirkan rasa kesal mengutuk rejim Zionis Israel, tetapi kita masih berikan keterbatasan, kebimbangan kerana tidak bersedia mengambil satu sikap yang tegas.
ada masalah atau isu berbangkit dengan Hamas atau dasar yang kita tidak persetujui, boleh kita kemukakan kepada Hamas. Tetapi untuk menafikan suara majoriti rakyat Palestin, mengangkat pimpinan dan parti yang mereka kehendaki semata-mata kerana takut dengan tekanan politik antarabangsa, khususnya Amerika Syarikat, tidak akan meletakkan Malaysia sebagai negara yang bebas, merdeka dan berani dalam memutuskan dasar luar. Yang seperkara yang lain yang saya ingin menyentuh ialah ketegasan usul ini mengutuk rejim Zionis, malah sikap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang dianggap sosok yang paling keras di Israel sekarang ini. Tekanan terhadap PBB, Majlis Keselamatan, yang mengeluarkan ketetapan yang sangat lemah. Mengapakah PBB dan Majlis Keselamatan memutuskan satu usul yang lemah? Jawapannya, kerana dukungan Amerika Syarikat. Sebab itu saya minta supaya Perdana Menteri dalam usul ini secara spesifik dan tegas, Israel tidak mungkin mengepung Gaza. Sehingga hari ini Israel tidak mungkin punya kekuatan untuk menyerang flotilla dan misi keamanan tanpa dukungan pentadbiran Amerika Syarikat. Oleh demikian, usul dari parlimen haruslah melahirkan sikap kita menuntut supaya Amerika Syarikat lebih tegas menghalang Zionis Israel daripada terus melakukan kezaliman, kegajaman dan keganasan ke atas rakyat Palestin. Saya oleh demikian mengusulkan secara spesifik supaya dimasukkan satu para kecil tambahan supaya luahan hati rakyat Malaysia didengar oleh Presiden Barack Obama di Washington DC. Kalau tidak, kita hanya keras mengutuk Zionis Israel. Tak perlu kita sikap semula sejarah satu persatu kekejaman sejak Balfour Agreement sehinggalah serangan pada misi keamanan. Malah dalam rumusan bahagian akhir ucapan Perdana Menteri ada menyinggung tentang peranan kuasa besar, tetapi ternyata tidak sama sekali tercatat dalam usul. Dan saya percaya Menteri Luar pun tidak ada masalah dengan dasar luar negara kita supaya memasukkan satu peruntukan yang jelas, kerana tidak perlu kita nafikan kenyataan. Israel negara kecil, punya kekuatan di rantau itu, tetapi Israel tidak mampu rakus, ganas dan zalim sebegitu rupa tanpa dukungan Amerika Syarikat. Sebab itu kenyataan kita mesti tegas, kenyataan kita harus jelas, tidak menutup dan melindungi sesiapa, kerana sudah sampai disebut oleh Perdana Menteri kisah 60 tahun. Sebenarnya sejarahnya lebih awal daripada itu yang menyebabkan kebongkakan dan keangkuhan negara Israel. Saya ulangi, keperluan masukkan satu kenyataan selain dari perkara 7 tadi, supaya Malaysia dan Turki bersama mengambil tindakan di bawah peruntukan statut Rom, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kedua, soal pengiktirafan kepada siapa saja yang dipilih oleh rakyat Palestin. Kalau mereka pilih Hamas, maka Hamaslah yang kita iktiraf. Jangan kita pinggirkan mereka seperti mana kita lakukan sekarang. Dan ketiga, kenyataan yang jelas dan tegas mendesak Amerika Syarikat supaya tidak melindungi kegiatan jenayah keganasan Israel terhadap rakyat Palestin. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana ramai rakan yang ingin mengambil bahagian, saya akhiri dengan menyatakan penghargaan
berinisiatif yang telah diambil, simpati kepada keluarga yang menjadi mangsa bukan hanya dari Malaysia tapi di seluruh dunia, termasuk yang ditembak di kalangan rakyat Turki. Dan saya ada lagi juga semangat ditunjukkan untuk memberikan penghargaan kepada rakan-rakan kita yang sanggup berjuang untuk menyampaikan bantuan kepada rakan-rakan keluarga kita di Gaza. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat